Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat jamaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai ayat 274. So, subuh ni insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 275 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, ayat-ayat yang akan kita bahaskan ni, ini berbicara tentang ancaman riba, ya, dan hukum hakam yang berkaitan tentang riba. Pada ayat-ayat sebelum ni, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita berkenaan tentang sedekah, ya, ataupun keutamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggambarkan bahawa infak itu akan menumbuhkan harta. Allah akan beri ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda. Ini nanti berbeza dengan riba, satu perbuatan zalim yang menghancurkan kita di dunia sehingga ke akhirat nanti. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik, Allah Ta'ala berfirman, Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu asyaitanu minal mas. Yang berarti orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Ayat ni Allah menjelaskan satu ancaman yang amat menggerunkan kepada orang-orang yang terlibat dengan riba. Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba. Pada ayat ni Allah mengatakan orang-orang yang memakan riba. Ini tidak berarti dihadkan makna ayat ini kepada orang yang memakan harta riba. Maksud ya'kuluna riba dekat sini, orang yang terlibat dengan riba. Ya, orang yang terlibat dengan riba. Sama ada wang riba itu mungkin dia gunakan untuk membeli makanan kemudian dia makan, ataupun mungkin dia gunakan untuk membeli minuman untuk dia minum,
atau dia gunakan untuk membeli pakaian untuk dipakai, atau dia gunakan untuk membeli rumah untuk ditempati, atau dia gunakan untuk membeli kenderaan untuk dinaiki, dan lain-lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba. Maka Nabi SAW pun bersabda dalam hadis, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat akilar riba, orang yang memakan riba, artinya yang menikmati hasil daripada riba, orang yang menjadi wakil yang memberinya, wa syahidaihi, dan dua orang yang menjadi saksi dalam transaksi riba itu, wa katibihi, dan orang yang menuliskan transaksi riba itu, yang memakan, yang menjadi wakil, yang menjadi saksi, yang menuliskan, semua terlibat. Mungkin ada orang mengatakan, saya tak ada terlibat dengan riba, saya cuma bekerja sebagai penulis saja, atau saya sebagai saksi saja. Nabi SAW kata, Allah melaknat ini semua, yang 4 orang. Tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa yang dimaksudkan dengan riba ni? Riba itu secara bahasa artinya az-ziyadah, ada tambahan. Jadi makna riba secara bahasa itu adalah az-ziyadah, ada tambahan. Manakala menurut syarak, riba itu adalah tambahan atau lebihan harta tertentu tanpa adanya sesuatu yang menjadi ganti atau imbalannya di dalam satu pertukaran harta dengan harta misalnya, ataupun mungkin dalam jual beli atau dalam hutang piutang. Riba ini secara amnya ia berlaku dalam 2 hal secara amnya. Yang pertama dalam konteks pinjam meminjam, yang kedua dalam konteks jual beli. Dalam 2 keadaan inilah berlaku riba. Transaksi hutang piutang atau transaksi jual beli. Jual beli ini nanti sama ada jual beli dengan cara kita sekarang ataupun jual beli dengan cara zaman dulu, iaitu barter. Baik. Dalam hutang piutang ada 2 bentuk riba. Yang pertama, ditetapkan tambahan saat berlaku transaksi hutang piutang. Misalkan kita datang kepada orang atau datang ke satu institusi atau apapun namanya, kita nak meminjam wang, katalah sebanyak RM5,000. Kita nak meminjam wang sebanyak RM5,000. Lalu dia mengatakan, saya boleh bagi awak pinjaman RM5,000, tetapi nanti bila awak membayar hutang ni, awak kena bayar sebanyak RM5,500. Maknanya ada tambahan 500 daripada apa yang dia terima. Wang yang 500 ni adalah riba, atau ada istilah dia sebut sebagai riba qard. Maka dalam riwayat dikatakan, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap ada hutang piutang diambil manfaat daripadanya, maka itu adalah riba. Atau dengan cara kedua, dalam hutang piutang dia jadi riba. Misalkan kita meminjam wang RM5,000 dan dibuatlah perjanjian bahawa hutang ni kita mesti bayar dalam tempoh masa 1 bulan.
selepas 1 bulan dia pun datang, atau mungkin kita datang, tetapi kita tak mampu lagi bayar, ya. Yang berhutang ni belum mampu membayar kerana mungkin dia berada dalam kesulitan, atau mungkin ada sebab-sebab yang lain, memang dia tak mampu bayar. Maka yang memberi hutang berkata gini, okey, tak apa, awak tak bayar hutang ni pada tempoh ni, saya bagi awak tempoh masa 1 bulan lagi, tetapi dengan syarat, ya, tetapi dengan syarat awak kena tambah lagi 1,000. Maknanya hutang itu menjadi 6,000. Dari 5,000 menjadi 6,000. Apa beza dia dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi ditetapkan pada awal transaksi hutang, yang kedua ni tak ditetapkan, cuma kerana pada tempoh masa pembayaran hutang tu dia tak boleh bayar dan diberi tangguh selama 1 bulan misalkan, cuma dengan syarat kena tambah, maka itu pun disebut dengan riba. Ya, ramai ulama kita menyebut riba jenis yang begini disebut riba jahiliyah. Ya, mengapa? Kerana zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, inilah yang biasa diamalkan oleh mereka. Maka nanti kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ni, ketika Allah menjelaskan tentang riba tu, itu dikaitkan Allah Ta'ala dengan hutang piutang ni, ya. Maka nanti kita akan membaca pada ayat 280 misalnya, Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana sepatutnya sikap kita ketika mana ada orang yang berhutang kemudian dia tak mampu membayar hutang tu, ya. Jadi itu riba misalnya dalam pinjam meminjam. Ada juga riba dalam konteks jual beli, ya. Ada riba dalam hal jual beli. Maka misalnya di sana ada dikenal dengan riba fadl, ada riba yad, ya. Contohnya macam mana dalam jual beli ni, ya? Contohnya pertukaran, ya, pertukaran. Ada yang disebut dengan benda ribawi. Jadi sebenarnya perbahasan riba ni dah panjang, ya. Jadi komoditi ribawi itu secara asasnya ada emas mesti dengan emas, perak mesti dengan perak, gandum kasar, gandum halus, kurma, kemudian ada garam. Jadi dalam hadis inilah 6 komoditi benda ribawi, ya. Emas, perak, gandum kasar, gandum halus, kemudian ada kurma, kemudian ada garam, ya. Walaupun ini kembali dibahaskan ulama dengan perbahasan yang sangat panjang, tak mungkin disampaikan dalam kuliah ni, ya. Cuma saya nak bagi contoh, misalnya dalam transaksi jual beli misalnya yang berlaku riba, ya. Misalkan berlaku kalau dekat sini, kalau hari raya, ada kebiasaan orang kalau mereka nak balik kampung, biasa mereka akan tukar wang tu kepada wang yang dengan tukaran kecil-kecil. Misalkan kita ada wang RM100, kita nak tukar ni kepada tukaran RM5 ataupun RM10 macam tu. Ada satu kebiasaan buruk yang berlaku ketika mana mereka menukar wang ni, ya, katalah dia nak tukar wang RM100, maka ditukarlah, misalkan dia nak tukar kepada wang RM10, ya. Sepatutnya dia dapat 10 lembar, ya, sebagai ganti daripada RM100 tadi. Sepatutnya dia dapat 10 lembar wang RM10 tu. Tetapi dia dapat misalnya hanya 9 saja. Maknanya dia bagi 100, yang dia dapat hanya 90. Ini disebut riba juga. Disebut sebagai riba fadl, ya. Disebut sebagai riba fadl. Atau ada juga yang sifatnya transaksi, ya. Misalkan berlaku transaksi, katalah membeli emas, ya. Dah berlaku transaksi tetapi salah satu tidak menyerahkan emas itu, ya. Misalkan kita membeli emas, kita beli emas sekian gram, kita dah bayar tetapi emas tak datang, emas tak diserahkan pada ketika itu pun masuk dalam kategori riba dalam hal jual beli. Jadi perbahasan tentang riba ni sebenarnya dia sangat luas.
Apa yang saya sebut sebentar tadi, itu beberapa contoh daripada riba. Maka riba itu ada disebut dengan istilah riba qard, ada riba nasi'ah, ada riba ada riba fadl, ada riba jahiliyah. Ya. Dan panjang sebenarnya pembahasannya bila dijabarkan satu persatu. Dalam kehidupan kita pada zaman moden sekarang, riba ni sesuatu yang amat mengerikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Di sisi sektor ekonomi kita, ya, sistem jual beli kita, ya, ini sangat banyak yang sebenarnya terlibat dengan riba. So ini satu cabaran kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengingatkan kita sejak daripada dahulu lagi 1400 tahun lebih yang lalu, ya. Baik, pada ayat ini Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang terlibat dengan riba, la yaqumuna, mereka tidak dapat bangkit, ya, mereka tidak dapat bangkit ataupun berdiri, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, melainkan nanti mereka bangkit seperti orang yang dirasuk oleh syaitan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan mesti pernah melihat mungkin orang yang dirasuk syaitan, ya. Bagaimana orang-orang yang dirasuk syaitan? Dia akan berjalan dalam keadaan terhuyung-hayang. Maka disebut para ulama kita, nanti ketika mana mereka dibangkitkan daripada kubur pada hari kiamat, orang-orang yang dahulu sentiasa memakan riba ni, ya, mereka akan bangkit daripada sana seperti orang gila. Wala yastati'u an yamshiya sawiyan, dan dia tak boleh berjalan dengan lurus tegak. Ya. Mengapa? Sebagai itu Allah Ta'ala beri kepada dia sebagai balasan kerana semasa hidup dekat dunia ia terlibat dengan riba. Ia terlibat dengan riba. Riba ini sebenarnya satu kezaliman kepada orang, ya. Bahkan boleh kita katakan kezaliman kepada orang yang lemah, terutama dalam konteks hutang piutang. Secara amnya orang berhutang kerana dia susah. Namun dengan sistem riba, orang yang berhutang ni bukan dimudahkan, malah ia disusahkan. Ya, malah ia disusahkan. Menurut logik kita saja, orang yang susah itu mesti dimudahkan, dibantu. Bukan malah kita beri dia bebanan yang berat. Yang dia dapat hanya RM5,000 saja, tetapi ia dibebankan mesti membayar RM6,000. Maka RM1,000 dekat situ adalah kezaliman yang diambil daripada orang lain tanpa ada sesuatu yang kita beri kepada dia. Tak ada. Yang kita beri hanya RM5,000 saja. RM1,000 tak ada kita bagi apa-apa dekat dia. Gitu, ya. Setengah ulama tafsir mengatakan, mengapa mereka ini nanti di padang mahsyar tak dapat berdiri tegak, berjalan seperti orang-orang yang dirasuk oleh syaitan ni tadi? Kerana mereka seperti membawa bebanan yang berat dari harta-harta riba yang mereka nikmati semasa mereka hidup dekat dunia. Dalam suatu riwayat daripada Ibnu Abbas, beliau mengatakan, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Kata beliau, orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat majnunan, dalam keadaan gila, yukhnaq, tercekik lagi. Sangat buruk keadaannya pada ketika itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dhalik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mengapa mereka mesti begitu? Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ini, dzalika biannahum qalu innamal bay'u mithlur riba.
Mereka mengatakan yang demikian itu ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Jadi mereka terlibat dengan riba semasa hidup dekat dunia. Mereka ada satu mindset yang salah, ya. Ada satu mindset yang salah dalam fikiran mereka, yang mana mereka mengatakan bahawa jual beli itu sama sahaja dengan riba. Ya. Mengapa mereka kata dengan riba? Mengapa mereka kata jual beli itu sama sahaja dengan riba? Anna kullam minhuma halal. Pertama mereka mengatakan kedua-dua itu halal je, kata mereka, ya. Kemudian wa yuaddi ila ziyadatil mal. Mereka mengatakan bahawa jual beli itu sama saja dengan riba kerana kedua-duanya itu sama-sama menambahkan harta, kata mereka. Jual beli itu kan juga menambahkan harta. Betul lah kan? Kita misalkan kita beli barang dengan harga RM10, kemudian kita jual dalam harga RM13. So kita ada dapat tambahan RM3, ya. So mereka kata jual beli dengan riba tu sama saja. Sama dengan mindset orang sekarang. Mindset orang sekarang gitu juga. Dia kata, takkanlah kita bagi pinjaman tak ada tambahan dia kata. Dia dah bagi dah. Kita dah bagi masa dekat dia pakai wang kita selama 1 bulan. Dia kata, kita pun kalau kita gunakan wang kita ni selama 1 bulan berniaga, kita dah dapat untung dah, dia kata. Ini mindset ni. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan cara berfikir yang sebegini, ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan jual beli itu sama saja dengan riba, sama-sama halal. Itu kan sama-sama cara nak tambahkan nilai kekayaan, nilai wang kita. Ya, kalau kita berfikir dengan nafsu kita saja, ya, tanpa kita melihat ada syariat Allah Ta'ala, betul lah, ya. Cuma Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala dustakan mindset ini, Allah Ta'ala dustakan apa yang mereka sebut ni. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ya, tadi mereka mengatakan sama saja. Jual beli dengan riba itu sama saja, sama-sama cara nak menambahkan harta. Allah mengatakan walaupun kedua-duanya menambahkan harta kekayaan, tetapi Allah halalkan hanya jual beli dan Allah Ta'ala haramkan riba. Mengapa begitu? Lima fil bai'i wasyara' min naf'i lil afradi wal jama'at. Kalau jual beli itu, ya, ia mendatangkan manfaat kepada individu dan juga kehidupan sosial. Ia mendatangkan manfaat. Ya, orang dengan jual beli itu bertumbuh ekonomi, ya. Ada manfaat, saling bertukar manfaat dekat sana, kan? Itu dalam jual beli. Tetapi dalam riba, tak. Riba itu lima fihi minad darar bil fardi wal mujtama'. Riba itu adalah satu perbuatan yang mendatangkan kerosakan untuk kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Ya, dia merosakkan. Jadi berbeza. Jual beli dengan riba itu berbeza. Ya, kalau konteks kita sekarang macam yang saya sebut tadi, orang kadang-kadang beralasan dia ambil untung daripada memberi pinjaman itu. Dia kata sebab wang ni pun kalau kita guna pakai berniaga mestilah ada untung, takkanlah setakat tu saja nilai dia. Berbeza. Kalau memang kita nak berniaga, gunakan berniaga. Ya, gunakan untuk berniaga. Jangan mencari keuntungan daripada membuatkan hutang piutang. Jadi Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tetapi Allah Ta'ala mengharamkan riba. Kerana kedua-dua itu berbeza. Kalau jual beli, ia sama-sama mendatangkan manfaat.
sedangkan riba itu hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Jadi dua hal yang berbeza. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan pada ayat ni, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan larangan tentang riba itu dari Tuhannya, lalu ia berhenti daripada mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu adalah menjadi haknya dan perkaranya terserah kepada Allah. Maksudnya, ini terutama mereka dahulu yang mengamalkan riba sebelum turunnya syariat. Sebab dahulu pada zaman jahiliah, riba ini satu praktik yang sangat biasa mereka lakukan, ya, terutama riba dalam hutang piutang yang saya sebutkan pada awal kuliah tadi. Itu satu tradisi mereka. Maka sebenarnya jika kita mengamalkan praktik riba pada hari ini, terutama dalam hal hutang piutang, maka sebenarnya kita tak ada beza dengan orang jahiliah pada masa dahulu. Allah mengatakan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, ay man balaghahu nahyun min Allah 'anil riba. Sesiapa yang telah sampai kepada dia tegahan Allah Ta'ala daripada riba itu, fantahani ta'amul bihi, lalu ia pun berhenti berinteraksi dengan riba itu, falahu ma madha qabla tahrim, maka harta yang dia dapat dengan cara riba sebelum datang larangan itu, maka itu milik dia, ya, itu milik dia. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah, ya. In syaa afa anhu, kalau Allah berkehendak Allah boleh maafkan perbuatan riba yang sebelum. Wa in syaa aqibahu, dan aqabahu, dan kalau Allah Ta'ala berkehendak Allah Ta'ala boleh saja seksa dia, dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi sesiapa yang telah sampai kepada dia peringatan tu, lalu dia berhenti daripada riba itu, maka apa yang dia dapat sebelum itu menjadi hak milik dia. Urusan dia, adakah dia diampunkan ataupun tidak diampunkan Allah, itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak Allah dapat ampunkan dia, dan kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki itu, Allah Ta'ala boleh sahaja menyeksa dia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian Allah mengatakan, وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَمَنْ عَادَ إِلَى التَّعَامُلِ بِالرِّبَا, siapa-siapa yang kembali berinteraksi dengan riba, padahal tegahan terlibat dengan riba ni telah pun sampai kepada dia, namun ia kembali dengan riba itu, ya. Wastahallahu ba'da tahrimillah, ia memandangnya halal selepas Allah mengharamkannya. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu ahli neraka. Maka riba adalah salah satu dosa besar. Ia adalah salah satu dosa besar yang Allah Ta'ala sendiri mengatakan haram dalam Al-Quran. Ada perkara-perkara yang dihukumi haram, tetapi Allah tidak sebutkan dengan nyata, dengan jelas dalam Al-Quran bahawa ia haram. Cuma Allah Ta'ala larang. Ada beberapa perkara yang Allah nyatakan secara tegas dan jelas bahawa ia adalah haram. Antaranya adalah riba. Riba ini tak ada khilaf dalam kalangan ulama'. Ada yang mengatakan makruh, mubah, tak ada. Semua sepakat mengatakan haram. Mengapa? Kerana yang mengatakan riba itu haram Allah sendiri. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. So, tak ada khilaf dalam hal ini, ya. Maka sesiapa yang kembali berinteraksi dengan riba, ya, melakukan riba, terus menerus berada dalam riba, faulaika ashabun nar,
maka mereka itu akan menjadi ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di sana. Maksud kekal dekat sini, kata para ulama, ini kalau untuk orang kafir maka dia akan kekal lah buat selama-lamanya. Bagaimana pula dengan orang Islam yang terlibat dengan riba? Sekarang ni kita jujur-jujur saja, Islam bukan Islam terlibat dengan riba. So bagaimana dengan orang Islam? Apakah ia akan kekal buat selama-lamanya dalam api neraka? Maka para ulama mengatakan maksud kekal dekat sini untuk orang-orang Islam, ya, orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya, walaupun sebenarnya iman itu amat sangat-sangat tipis, ya. Kalau ada orang Islam dia terlibat dengan riba, sebenarnya iman dia itu sangat tipis, ya. Lagi tipis daripada kulit bawang, ya. Maka maksud kekal untuk mereka akan tinggal di dalam api neraka dalam masa yang sangat lama. Sangat lama. Ya. Lepas tu baru mereka boleh keluar daripada sana. Kerana akidah kita mengatakan sesiapa yang ada keimanan dalam hatinya, walaupun seberat zarrah, dia akan keluar daripada neraka. Cuma bila nak keluar tu dia tak tahu. Nak tinggal di neraka tu satu saat pun kita tak akan mampu. Kita tak akan mampu. Bayangkan Allah mengatakan, ya, di dalam api neraka itu mereka dibakar dengan sangat-sangat panas, tidak ada hentinya, tidak ada satu tempat pun yang sejuk. Kalau mereka dahaga diberi minuman yang sangat-sangat panas, bukan menghilangkan dahaga, malah menghancurkan tubuh badan mereka daripada dalam, ya. Kalau mereka lapar, mereka akan diberi makan, tetapi makanan zakum yang tidak menghilangkan lapar, malah menambah seksa. Nabi mengatakan dalam riwayat, seksaan yang paling ringan di dalam api neraka itu, seseorang berdiri di atas bara api neraka, lah kemudian mendidih otak dia macam air yang dipanaskan. So kita tak akan mampu. So oleh kerana itulah, ya, kita perlu bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Jangan kita terlibat dengan riba. Setengah orang kerana dia nak mengejar sangat kemewahan dunia, nak mengejar sangat kenikmatan dunia, ia sanggup terlibat dengan riba. Jika kita mampu buka satu kedai dengan cara yang halal, biarlah dulu satu kedai. Jangan kerana keinginan kita nak buka 2, 3, 4 kedai, kemudian kita terlibat dengan riba, tuan-tuan. Ya. Maka kita kena bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Jangan sampai kerana kita nak menikmati rumah yang besar mungkin, nak menikmati kemewahan-kemewahan yang lain, duniawi, lalu kita pun dengan ringan melakukan perbuatan riba. Wal'iyadzubillah. Cukuplah ayat Allah Ta'ala ni menjadi satu peringatan yang jelas kepada kita, satu peringatan yang keras kepada kita, supaya kita sama-sama lah berjaga-jaga daripada terlibat dengan riba, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala yang berikutnya, ayat 276. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah susutkan kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil riba, dan ia pula mengembangkan sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan perbuatan dosa, ya.
Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan riba ataupun menyusutkan riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah mengembangkan sedekah itu. Apa maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni? Harta riba, walaupun mungkin pada zahirnya kita nampak dia bertambah, tetapi sebenarnya Allah turunkan, Allah susutkan dia. Allah susutkan macam mana? Allah hilangkan keberkatannya. Tidak ada keberkatan pada harta riba. Orang-orang yang terlibat dengan riba, mereka tak bahagia dengan harta riba yang mereka miliki. Allah hancurkan, Allah susutkan. Wa yurbis sadaqat, ni berbeza dengan sedekah. Sedekah mungkin pada zahirnya nampak macam berkurang, namun sebenarnya ia memberi tambah kepada kita. Pada ayat-ayat sebelum ni kita dah ada bahaskanlah bagaimana Allah memberikan kita perbandingan ganjaran orang-orang yang bersedekah tu. Berlipat-lipat kali ganda Allah Ta'ala beri. Yang pasti Allah Ta'ala akan tambahkan kebaikan-kebaikan daripada sedekah tu pada kita. Allah Ta'ala akan tambahkan keberkatan daripadanya. Setengah ulama mengatakan, salah satu bukti yang nyata lagi jelas bahawa Allah menyusutkan riba itu, orang-orang yang terlibat dengan riba atau orang yang melakukan riba kepada orang lain tak akan suka dengan dia. Tak akan suka. Berbeza dengan orang-orang yang memberi sedekah kepada orang lain. Dia senang. Orang yang diberi sedekah ni dia suka, dia senang. Akhirnya dia mendoakan kebaikan-kebaikan kepada orang yang bersedekah. Ya. Jadi orang-orang yang terlibat dengan riba ni akan hilang keberkatan hidup, akan hilang keberkatan harta. Maka harta yang telah hilang keberkatannya, maka harta itu tidak akan membawa mereka kepada kebaikan-kebaikan. Tidak akan membawa mereka kepada kebaikan-kebaikan. Ini berbeza dengan orang-orang bersedekah. Orang-orang yang bersedekah, harta mereka semakin diberkati Allah Ta'ala. Oleh kerana itu Allah tambahkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Baik, pada hujung ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang sangat kufur, lagi orang-orang yang berdosa. Ya, Allah Ta'ala tidak mencintai tiap-tiap orang-orang yang kekal terus-menerus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. Ya, apa makna daripada ayat Allah Ta'ala? La yuhibbu kulla kafuril qalb. Allah Ta'ala tidak akan cinta kepada orang yang hatinya sentiasa kufur kepada Allah. Ya, athimul qaul wal fi'l, dan orang yang sentiasa melakukan dosa ucapan dan perbuatannya. Ya, ini adalah satu pernyataan daripada Allah bahawa Allah tidak suka kepada orang-orang yang terus-menerus kufur dan melakukan dosa, dan ini dikaitkan Allah Ta'ala dengan riba. Ya, maknanya orang-orang yang terlibat dengan riba ni, ya, orang-orang yang terlibat dengan riba ni, ini adalah satu kekufuran yang amat besar kepada Allah dan satu perbuatan dosa yang amat besar. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika mana mentafsirkan ayat ni, beliau mengatakan hubung kait akhir ayat 276 ni dengan awal ayat ni, beliau mengatakan gini, annal murabiya la yarda bima qassama Allahu lahu minal halal. Orang yang terlibat dengan riba ni, Allah kata dia sebagai orang yang sangat kufur kerana dia tak redha dengan apa yang Allah beri kepada dia rezeki yang halal.
Dia tak redha, dia nak lebih lagi. Allah dah bagi rezeki dah, kan? Dia nak lagi. Orang-orang yang terlibat dengan riba ni, ya, atau orang yang mengambil keuntungan dengan cara riba ni, biasanya sebenarnya mereka orang yang ada harta. Misalkan dalam hutang piutang misalnya, orang yang dapat memberi hutang tu mesti orang yang ada harta. Allah katakan mereka sebagai orang yang sangat kufur dan berdosa kerana tak redha dengan rezeki yang telah Allah beri kepada mereka yang halal. Mereka nak yang haram lagi. Wala yaktafi bima syara'a lahu minal kasbil mubah, dan ia tidak rasa cukup dengan apa yang disyariatkan baginya, iaitulah berusaha dengan cara-cara yang dibolehkan. Banyak sangat cara mencari rezeki yang halal yang Allah Ta'ala buat, tetapi dia rasa macam tak cukup lagi, dia nak dengan yang haram lagi, ya. Fahuwa yas'a fi akli amwalin nas bil batil bi anwa'il makasibil khabithah. Maka dia pun berusaha untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan pelbagai cara yang buruk yang dia lakukan. So ini adalah satu kekufuran terhadap nikmat Allah dan satu kezaliman, dosa yang amat besar kerana ia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mana Abdullah ibn Abbas ketika mana beliau mentafsirkan ayat yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, beliau mentafsirkan macam ni, yamhaqullahu riba, Allah susutkan riba. Maknanya kata beliau, la yuqbalu minhu sadaqah, tak diterima sedekah orang yang terlibat dengan riba. Wala jihadan, tak diterima jihad dia. Wala hajjan, tak diterima haji dia. Umrah dia dan amal-amal maliyah dia tak diterima. Mengapa? Harta riba itu harta haram, harta yang haram. Wa yurbis sadaqat, maksudnya kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala akan melipat gandakan sedekah, Allah memberkatinya di dunia dan Allah melipat gandakan pahalanya di akhirat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang terus kufur dan sentiasa melakukan perbuatan dosa, kufur terhadap nikmat yang Allah beri kepadanya dan melakukan dosa dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil seperti transaksi riba. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah juga menyebutkan mengapa pada ayat ni Allah Ta'ala sebut yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala menyusutkan riba dan Allah Ta'ala mengembangkan sedekah. Kata beliau, wa hadza li'annal jaza min jinsil amal. Allah Ta'ala buat begitu kerana balasan itu sesuai dengan amal yang dilakukan manusia itu sendiri. Orang-orang yang terlibat dengan riba faqad zalama nafsah, faqad zalama nas, sungguh ia telah menzalimi orang lain. Wa akhadha amwalahum ala wajhin ghairi syar'iyyin, dan ia telah mengambil harta orang dengan cara yang tidak sesuai dengan syarak. Maka Allah pun memberi balasan kepada dia dengan menghilangkan hartanya, dengan menyusutkan hartanya dan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada hartanya. Jadi Allah balas orang yang berbuat riba ni sesuai dengan perbuatan dia. Perbuatan orang yang riba ni macam mana? Dia ambil harta orang dengan cara yang batil. Maka Allah Ta'ala ambil kebaikan-kebaikan balik daripada harta yang dia dapat. Jadi walaupun harta riba itu nampak macam banyak, tapi sebenarnya sungguh-sungguh amat sedikit, bahkan tidak ada kebaikan di dalamnya. Moga-moga kuliah ni bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah Ta'ala kita sambung nanti ayat yang seterusnya, iaitulah ayat 277 sehingga akan ayat-ayat seterusnya masih lagi berbicara tentang riba insyaAllah Ta'ala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.